Bab demam itu adalah sebahagian dari wab neraka Jahannam. Itu satu terjemahannya. Terjemahan lain, kalau kita nak terjemah, demam itu menyerupai wab neraka Jahannam. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW sebenarnya, demam itu adalah sebahagian dari wab neraka Jahannam atau menyerupai wab neraka Jahannam. Oleh itu fa'atfi'uha bil ma', padamkannya dengan air. Nafi' berkata, Ibnu Umar selalu berdoa dengan mengatakan, ikshif anna ar-rijz, ikshif anna ar-rijz, hindarkan siksaan ataupun azab daripada kami. Diriwayatkan daripada Fatimah binti Al-Munzir bahawa Asma binti Abi Bakr, kalau ada orang perempuan yang demam dibawakan kepadanya, dia mendoakan untuknya dan dia mengambil air lalu dicurahkannya di bahagian hadapan perempuan, yakni di celah ni kolar bajunya, itu makna jaib, di antara kolar baju dia dicurah sini, depan dia lah, di dada dia. Waqalat, dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menyejukkannya dengan air. Diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demam itu adalah sebahagian dari wab neraka Jahannam atau menyerupai wab neraka Jahannam. Oleh itu sejukkannya dengan air. Ya, satu lagi itu pun lagu itu juga, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'. Ini bab orang yang keluar dari bumi yang tidak sesuai dengannya. Diriwayatkan bahawa Anas bin Malik menceritakan bahawa ada beberapa orang dari kabilah Uqil dan Urainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendakwa Islam. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, kami ini adalah penternak, kami bukan petani. Fastawkhamul Madinah, mereka mendapati bumi Madinah tidak secocok, tidak sesuai dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya dibawakan satu kumpulan unta dengan seorang penggembala untuk mereka, yakni ke kawasan di luar daripada kawasan Madinah. Nabi SAW memerintahkan, menyuruh mereka supaya keluar di kawasan itu dan supaya mereka minum susu dan air kencingnya. Fantalaqu, mereka pergi sehingga mereka berada di pinggir kawasan berbatu hitam. Mereka pun murtad, yakni mereka telah kufur setelah Islam. Wa qatalu, dan mereka membunuh penggembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka membawa lari, mengheret, yakni membawa lari unta. Cerita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun menghantar orang-orang untuk mencari, untuk menjejaki mereka. Fa'amara bihim, Nabi SAW memerintahkan supaya mereka diselar dengan besi panas ke dalam mata mereka dan dipotong kaki, tangan-tangan mereka. Waturiku, dan dibiarkan mereka di penjuru kawasan bertanah, berbatu hitam, sehingga mati dengan begitu. Bab apa yang disebutkan berhubung dengan ta'un.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Habib bin Abi Thabit, katanya saya mendengar Ibrahim bin Sa'ad berkata, saya mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad, yakni ayahnya, ayah kepada Ibrahim, Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad daripada Nabi SAW bahwasanya baginda bersabda, apabila kamu mendengar ta'un, yakni merebak di sesuatu kawasan bumi, di sesuatu negeri ataupun di mana-mana tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk ke tempat itu. Dan bila ia berlaku di sesuatu tempat, ketika mana kamu berada di situ, janganlah pula kamu keluar darinya. Saya pun berkata, kata Habib bin Abi Thabit, engkau mendengar dia, yakni Usamah, menceritakan kepada Sa'ad, dan Sa'ad tidak membantah ataupun menegurnya. Dia berkata ya, yakni Ibrahim bin Sa'ad berkata ya, yakni Sa'ad tak ada bantah apa-apa yang diceritakan oleh Usamah kepadanya itu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Umar bin Al-Khattab keluar ke Syam, telah keluar ke Syam, yakni menuju ke Syam, sehingga dia sampai di Sarq. Ketua-ketua tentera, kepala-kepala tentera bertemu dengannya, yaitu Abu Ubaidah dan sahabat-sahabatnya. Mereka menceritakan bahawa wabak telah berlaku di Syam. Kata Ibnu Abbas, maka Umar pun berkata, panggillah untukku golongan muhajirin di peringkat permulaan, golongan muhajirin yang pertama. Dia pun memanggil, mereka, yang Ibnu Abbas memanggil lah. Wa akhbarahum, dia menceritakan kepada mereka bahawa wabak telah berlaku di Syam. Mereka pun berselisih pendapat. Sebahagian mereka mengatakan, engkau telah keluar untuk suatu urusan yang besar, kami fikir tidak patut kamu balik, dengan tidak menyempurnakan urusan itu. Sebahagian yang lain pula berkata, bersamamu ada baqiyatun nas, yakni saki-baki sahabat Nabi SAW. Atau bersamamu ada orang-orang pilihan dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kami fikir tidak patut engkau mendedahkan mereka kepada wabak ini. Faqala, Umar pun berkata, irtafi'u anni, bersurailah kamu. Jadi irtafi'u anni, bangunlah kamu, meninggalkan aku. Ini tak apalah, boleh pergilah. Thumma qala, kemudian dia pun berkata, panggillah untukku orang-orang tua Quraisy dari kalangan muhajir Fath, muhajir yakni sebelum Fathi Makkah, pembukaan Makkah, yang ada di sekitar ini. Saya pun panggil mereka. Tidak ada dua orang pun di antara mereka yang berselisih di hadapannya. Mereka mengatakan, kami fikir engkau perlu bawa semua orang ini balik, dan jangan engkau dedahkan mereka kepada wabak ini. Umar pun mengisytiharkan di kalangan orang ramai bahawa saya pagi besok akan pulang dengan menaiki kenderaan saya, ala zahrin, di atas belakang, yakni di atas belakang kenderaan, yakni saya nak naik kenderaan nak balik dah. Yakni besok pagi saya akan pulang. Fa asbahu alaih, mereka semua pun pagi besok pulang bersamanya.
Qala Abu Ubaidah, ketika itu Abu Ubaidah berkata, adakah engkau lari? Adakah kerana lari dari takdir Allah? Umar pun berkata, kalaulah orang lain yang berkata begitu, wahai Abu Ubaidah, ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Apa katamu kalau engkau mempunyai unta? Engkau bawakannya di satu lembah yang mempunyai dua kawasan. Salah satunya subur dan yang satu lagi kering kuntang. Adakah kalau engkau memberi makan, adakah kalau engkau melepaskan, yakni kambing-kambing engkau itu, unta engkau itu di kawasan yang subur, adakah bukan engkau yakni memberi makan, menggembalanya dengan takdir Allah? Dan bukankah kalau engkau melepaskan unta engkau itu di kawasan yang kering kuntang, berarti engkau melepaskannya, yakni memberi makan kepadanya dengan takdir Allah, yakni dengan takdir Allah SWT juga. Qala, kata Ibnu Abbas, selepas itu Abdurrahman bin Auf pun mari. Tadi dia tidak ada kerana ada sesuatu kerja. Dia pun kata, berhubung dengan perkara ni saya ada ilmu, saya ada pengetahuan, saya ada mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila kamu dengar wabak berlaku di sesuatu negeri atau di suatu kawasan, maka janganlah kamu pergi kepadanya. Dan jika ia berlaku di sesuatu negeri atau di sesuatu kawasan, ketika kamu berada di situ, janganlah kamu keluar kerana lari daripadanya. Qala, kata Ibnu Abbas, Umar pun memuji Allah, kemudian berangkat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bahwa Umar keluar ke Syam bila dia berada di Sarab. Dia mendapat tahu bahawa wabak telah berlaku di Syam. Abdurrahman bin Auf pun menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah SAW bersabda seperti tadilah, kalau kamu berada di sesuatu kawasan yang dilanda wabak, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan kalau kamu berada di satu kawasan yang dilanda wabak, janganlah kamu keluar dari situ kerana lari daripadanya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Madinah tidak akan dimasuki oleh Masih, yakni Ad-Dajjal dan Ta'un. Diriwayatkan daripada Hafsah binti Sirin, katanya Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya mati sebab apa? Yahya bima mata, dia mati sebab apa? Saya pun kata, sebab ta'un. Qala, kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, ta'un itu adalah syahid, membawa kesyahidan untuk setiap orang muslim, membawa syahadah, yakni mati syahid lah, tanda syahid bagi setiap orang Islam. Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, al-mabtun syahidun, orang yang mati kerana sakit perut mati syahid, wal mat'un syahidun, dan orang yang mati kerana kena ta'un mati syahid. Babu ajri sabir fit ta'un, ini bab pahala orang yang sabar fit ta'un, dalam menghadapi penyakit ta'un. Diriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa dia menceritakan bahawa dia bertanya Rasulullah SAW tentang ta'un. Nabi SAW menceritakan kepadanya bahawa ia adalah satu azab yang Allah lepaskan, antarkan kepada sesiapa yang dia mahu. Lalu Allah jadikannya sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin.
tiada seorang hamba pun yang ditimpa ta'un lalu dia tetap berada di negerinya dengan sabar, dalam keadaan dia yakin bahawa tidak ada apa yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Orang yang seperti itu akan mendapat seperti pahala orang mati syahid. Babur ruqa bil Quran wal muawwidzat. Ini bab menjampi dengan menggunakan Al-Quran dan muawwidzat, yakni ayat-ayat atau surah-surah pelindung. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu meniup atas dirinya, meniup dirinya, menghembuskan dirinya, tubuhnya dalam sakit yang dia mati, sakit yang membawa beliau mati. Yani siup itu dengan beberapa surah pelindung. Bila dia sakit berat, sayalah yang menghembuskan dengan surah-surah pelindung tadi, dan saya sapukan dengan tangannya. Saya sapu dengan tangan Nabi ke tubuh Nabi SAW itu, kerana keberkatan tangannya. Saya pun tanya Zuhri, kata Ma'mar, bagaimana Nabi SAW menghembuskan itu? Dia berkata Nabi SAW menghembuskan ala yadaihi, di atas dua tangannya. Kemudian dia menyapu dengan keduanya wajahnya, mukanya. Dia sapu muka. Ini bab jampi dengan Fatihatul Kitab, dan disebutkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada beberapa orang sahabat Nabi SAW pergi ke satu kampung dari kampung-kampung Arab, pergi kepada satu kabilah di salah satu kampung Arab. Mereka tidak menerima sahabat-sahabat ini sebagai tetamu. Ketika mereka dalam keadaan begitu, tiba-tiba penghulu atau ketua kampung itu, ketua bagi mereka tadi, ketua bagi orang-orang tadi, disengat atau dipatuk oleh sesuatu yang berbisa, binatang yang berbisa. Mereka pun bertanya, adakah pada kamu ubat ataupun bomo? Mereka menjawab, ada, tetapi tadi kamu tidak mahu menerima kami sebagai tetamu. Kami tidak akan lakukan sehingga kamu tentukan untuk kami bayarannya ataupun upahnya. Mereka pun menentukan untuk sahabat-sahabat tadi sekumpulan kambing, yakni beberapa ekor kambing. Dia pun mulalah, salah seorang sahabat pun mulalah baca Ummul Quran, Fatihah, dan dia kumpulkan air liur dia, wayat filu, dan dia ludah. Fabara'a, maka sembuhlah ketua tadi. Fa'utu bisya'in, selepas itu mereka pun dibawakan kepada mereka beberapa ekor kambing tadi. Mereka pun berkata, kami tidak akan mengambilnya sehingga kami bertanya Nabi SAW. Kemudian mereka pun bertanya Nabi SAW. Nabi ketawa dan dia bertanya, ma adraka innaha ruqyah, mana kamu tahu Fatihah itu jampi? Khudhuha, ambillah, yakni kambing-kambing tadi. Wadribu li bisahmin, bagi satu bahagian untuk saya. Babu syarti fi ruqyah biqati'in min al-ghanam. Ini bab menentukan syarat dalam jampi, dengan menentukan syarat mendapat sekumpulan kambing. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW lalu dekat satu kawasan yang ada sumber air. Di kalangan mereka ada ladir, ada orang yang kena patuk ataupun kena sengat oleh binatang yang berbisa, au salim ataupun salim, orang yang diharapkan selamat.
kerana dipatuk oleh binatang yang berbisa. Fa'arada lahum rajul min ahli al-ma', salah seorang daripada penduduk tempat itu pun pergi kepada mereka, yakni sahabat ni. Faqala, dia pun bertanya, adakah di antara kamu ni orang yang pandai menjampi? Adakah di antara kamu ni bomo? Kerana ada seorang di kampung ini kena patuk ataupun kena sengat. Maka pergilah seorang daripada mereka, dia pun baca surah Fatihah dengan syarat akan mendapat beberapa ekor kambing. Fabara'a, lepas tu sembuh. Sembuh orang yang kena patuk tadi. Faja'a bisyah, dia pun membawa beberapa ekor kambing kepada kawan-kawannya, yang sahabat tadi. Mereka tidak senang hati, mereka tidak suka dengan perbuatan itu. Mereka berkata, engkau telah mengambil sesuatu upah atas kitab Allah, yakni dengan membacakan kitab Allah. Sehingga mereka sampai di Madinah, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, dia ni telah mengambil upah kerana membacakan kitab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, perkara yang paling berhak kamu mendapat upah kerananya ialah kitab Allah. Bab ruqyatul ain, ini bab menjampi kerana diganggu oleh makhluk halus. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW menyuruh aku, atau dia menyuruh supaya kita dijampi ataupun gunakan bomoh untuk merawat ataupun menyembuhkan pesakit yang diganggu oleh jin ataupun makhluk halus. Diriwayatkan daripada Zainab binti Abi Salamah, daripada Ummi Salamah, bahawa Nabi SAW telah melihat dalam rumahnya seorang gadis yang pucat mukanya. Fi wajhiha saf'ah, yang ada tanda pada mukanya. Saf'ah itu boleh dengan makna pucat. Ada setengah ulama mengatakan ada tanda yang tidak baik pada mukanya. Faqala istarqu laha, Nabi SAW pun kata, carilah bomoh untuknya, carilah bomoh untuknya. Fa inna bihan nazrah, kerana dia telah terkena pandangan, kerana dia telah terkena pandangan, yang pandangan buruk. Babul ain haqqun, ini bab al-ain haqqun, gangguan makhluk halus itu, gangguan jin itu adalah benar. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabdanya, al-ainu haqqun, gangguan makhluk halus itu adalah benar. Dan Nabi SAW melarang dari al-washm, yakni tatu, melarang dari tatu, menggunakan tatu atau mentatu tubuh di mana-mana bahagian tubuh. Bab ruqyatil hayyah wal aqrab, ini bab menjampi kerana dipatuk atau dipagut ular dan disengat oleh aqrab, kala jengking. Diriwayatkan daripada Aisyah, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Aswad, daripada ayahnya yang Aswad, katanya, saya bertanya Aisyah tentang berbomoh kerana disengat oleh binatang yang bisa. Dia berkata, Nabi SAW telah membenarkan jampi kerana setiap binatang yang berbisa, kerana terkena sengatan atau patukan setiap binatang yang berbisa. Itulah banyak bab kita baca malam ni, tengoklah. Yang pertamanya berkenaan dengan demam tu, al-humma min fayhi jahannam. Demam itu sebahagian daripada wap neraka jahannam. Satu maknanya ulama mengatakan, iaitu demam-demam yang ada dalam dunia ni, punca asal dia, punca sebenarnya adalah daripada neraka jahannam. Tetapi melalui sebab-sebab yang
banyak di antara tu sampai kepada kita yang kita tidak tahu. Hakikatnya adalah berpunca daripada neraka jahanam, sebahagian daripada wak neraka jahanam. Seperti mana panas dalam dunia ni, panas. Kan dulu dalam hadis kita sudah jumpa dah dulu, abridu bizuhr, abridu bizuhr ataupun abridu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Dalam hadis tu, tunggulah sehingga sampai sejuk sikit untuk sembahyang zuhur tu, kerana panah yang bersangatan itu adalah daripada wak neraka jahanam. Sana sudah jumpa dah. Panah yang berlaku dalam dunia ini adalah berpunca daripada neraka jahanam. Dulu kita sudah bincang dah, kita kata panah ni berpunca daripada matahari. Matahari itu punca dia bagaimana yang panah dia, kuasa dia tu, tenaga yang ada pada dia tu berpunca daripada mana? Yang ni kalau kita dalam hadis ni dia sebut punca bagi segala punca. Punca bagi segala punca ni, hak punca-punca di celah tu banyak. Dan punca hak pertama sekali ialah neraka jahanam. Wak neraka jahanam. Begitulah juga dengan demam ni. Demam ni pun jenis panah daripada sana juga, daripada neraka jahanam. Ini satu pendapat. Dia ni dia mengikut zahir hadis ini. Pendapat yang kedua mengatakan al-humma min fayhi jahannam. Min di situ dengan makna mithlu atau syabihun atau yushbihu. Yani al-humma tushbihu fayha jahannam. Ataupun dalam hadis ni kita tengok mana tadi, al-humma min fayha jahannam, yani al-humma tushbihu fayha jahannam, atau al-humma syabihun bi fayha jahannam, dan seumpamanya lah. Jadi demam itu serupa atau menyerupai wak jahannam. Sebagaimana jahannam ni panah, demam itu pun lagu tu jugalah. Yang ni apa tujuan Allah SWT buat demam itu? Sebagai peringatan kepada kita. Begitu juga benda-benda lain yang panas, sebagai peringatan kepada kita tentang neraka yang lebih panas lagi ni. Panas tahun ni balik dah mata kita nak menyatok panas tahun ni. Sebagai peringatan kepada kita bagaimana kalau menghadapi panah neraka jahanam tu. Maknanya kita tak akan sanggup lah, tidak akan tertanggung lah. Itu sebagai peringatan. Ada yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan al-humma min fayhi jahannam fa'atfi'uha bil ma'. Kalau kita tengok pada hadis itu, neraka demam itu adalah sebahagian dari wak neraka jahanam. Fa'atfi'uha bil ma', maka kamu padamkannya dengan api. Apa makna padamkannya dengan air? Apa makna padamkannya dengan air? Padamkannya dengan air ini, ada setengah ulama kata curah air. Sebab Nabi SAW dia curah air banyak, mandi dengan air sejuk. Itu makna atfi'uha bil ma'. Setengah ulama yang lain pula kata bukan semua demam boleh buat lagu tu. Kadang-kadang kau kuat jadi demam lagu mana ni? Boleh jadi maksud Nabi SAW kata fa'atfi'uha bil ma' ni, padamkannya dengan air. Yang dimaksudkan dengan air di sini ialah peluh. Fa'atfi'uha bil araq, mana kamu kena selimut, tutup orang yang demam itu sehingga dia peluh. Ataupun kamu makan sesuatu ubat sehingga dia peluh, baru dia sejuk, barulah hilang panas tu. Boleh jadi juga kata dia. Fa'atfi'uha bil ma' dengan makna begitu, padamkannya dengan air. Air di sini maksudnya dengan dengan peluh. Yang ni bila peluh sama ada dengan selimut ke ataupun dengan makan ubat ke, apa-apa lagi cara, maka hilang, padamlah api hak panas ni. Ada pula yang mengatakan begitu. Ada pula yang mengatakan atfi'uha bil ma' ni bui sedekah. Atfi'uha bil ma' mana bui sedekah air ataupun seumpamanya. Mana kalau kita kena sesuatu malapetaka, salah satu cara untuk melepaskan kita daripada malapetaka itu iaitu kita bui sedekah kepada orang. Atfi'uha bil ma', itu makna atfi'uha bil ma'. Tidak mesti mana atfi'uha bil ma' mana padamkan, yang ni semuanya kena guna air belaka, tak mesti lagu tu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab kita ni, dalam hasyiah
kita ni. Cuba kita tengok nombor 12. Fa abriduha, atfi'uha ataupun abriduha dalam hadis yang satu lagi, yang sejukkannya dengan air. Abriduha qala al-Khattabi. Sebahagian doktor membantah hak ni hadis ini. Yang ni orang yang demam ni dengan cara mandi dia menutupkan liang-liang rumah kita ni dan menyebabkan wap itu ke dalam, masuk ke dalam, dan ini membahayakan. Wa yaqisul harara ila dakhilil jism, dan dia membalikkan kepanasan itu masuk ke dalam, dan ia menyebabkan binasa, boleh menyebabkan rosak, gangguan kepada orang yang demam. Dia kata jawapannya iaitu kita kena faham hadis ni molek. Laisa fil hadis as-sahih bayanul kaifiyah fadlan an ikhtisasiha bil ghusl. Yang ni dalam hadis ni, hadis yang sahih ni tidak ada dia cerita kaifiyah. Kaifiyah. Kaifiyah nak apa ni, padamkannya dengan air. Padamkannya dengan air tidak royak kau kaifiyah. Dengan cara curah air kau mandi, dia tidak royak. Kalau ada pun kita kata ini setengah-setengah keadaan. Mungkin sesuai dengan tanah Arab yang mana yang negeri-negeri yang panas macam tu, biasanya demam ini disebabkan oleh cuaca panas sangat. Kerana kekurangan mandi kau apa kau disebabkan hak tu adalah keadaan tu berguna. Tapi dia tidak cerita untuk semua ni. Sebab dalam hadis ada sebutkan padamkannya dengan air. Dia tidak royak padamkannya dengan air tu cara dia tidak cerita. Apa lagi nak ceritakan khusus mandi tu mesti kena mandi. Kalau demam macam mana-mana pun mandi saja ubat dia. Dia tak ada royak khusus begitu. Dia kata padamkan dengan air. Tadi beberapa makna ana sudah bagilah kan. Ana sudah bagikan. Salah satunya iaitu dengan keluar peluh. Padamkannya dengan air, ataupun tidak dengan mandi, dengan cara minum air banyak. Itu pun salah satu cara. Jadi dia tidak cerita kaifiat di sini. Tak cerita kaifiat. Yang ni untuk semua demam. Hanya arahan dalam hadis ini ada, iaitu menyejukkan demam bil ma. Salah satu caranya iaitu seperti yang dilakukan oleh Asma dalam hadis ini. Boleh jadi juga ia bermaksud khusus dengan ahli Hijaz, yakni penduduk Hijaz dan kawasan-kawasan sekitar itu. Seperti yang anda sebut tadi, kebanyakan demamnya berpunca daripada cuaca panas itu. Jadi untuk mereka ini demam tadi berguna dengan air sejuk, sama ada sebagai minum ke atau dengan cara mandi ke, berguna. Tetapi ahli-ahli perubatan mengatakan demam safrawiyah, demam yang berpunca daripada safra, yang ini cecair hempedu yang tidak seimbang. Ini memang cukup baik kalau guna air. Kalau guna air memang cukup baik. Ini tidak dapat dinafikan oleh ahli-ahli perubatan. Ibnul Ambari kata, mana abriduha bil ma', yang ini sedekahlah air ataupun sesuatu kepada orang-orang yang susah, sedekah. Allah SWT akan menyembuhkan dengan kelebihan sedekah itu. Atau boleh jadi juga ini khusus, dikatakan, diberikan kepada Nabi SAW berdasarkan wahyu, yang mana dia sebut tu nampak zahirnya secara umum pada masa tu. Tetapi kalau dipakai cara dia pada masa tu, memang sembuh juga, khusus dengan pada masa dia. Boleh jadi juga. Terima begitu. Baiklah. Selepas tu, bawan kharaja min ardin la tulaimu. Nak ceritanya di antara punca penyakit, sebab penyakit ialah cuaca ataupun keadaan setempat yang tidak sesuai dengan seseorang. Ada juga tempat tu molek dah pun tidak sesuai dengan dia. Dia tidak biasa duduk tempat sejuk sangat, boleh jadi juga sakit seseorang. Atau tidak biasa dengan panas, boleh jadi juga. Jadi keadaan sekitar tu juga boleh menyebabkan seseorang tu sakit. Dan salah satu cara merawat dia hak mudahnya, iaitu hak semula jadilah, iaitu kalau tempat tu tidak sesuai, lari pergi lain,
tu mudahnya pergi duduk tempat lain lah yang sesuai. Hadis ini juga menunjukkan bahawa menunjukkan satu prinsip dalam perubatan ni, iaitu kalau orang sakit-sakit tertentu dia molek duduk di tempat ketinggiannya sekian-sekian, tempat-tempat yang bersih udaranya, dia pergi duduk situ, lari daripada lingkungan dia. Kalau tempat tu bising, pergi duduk tempat yang sepi, sunyi, yang tenang. Hadis ni memberi makna begitulah. Yang ni yang sesuai dengan keadaan pesakit, sesuai dengan keadaan pesakit. Jadi suasana yang sesuai itu tidak semestinya suasana yang bersih semata-mata, tidak. Kadang-kadang kotor pun sesuai dengan penyakit dia. Bahkan air kencing unta, Nabi SAW suruh minum air kencing unta. Manakala nak kira dalam keadaan biasa ni tidak boleh, dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan dia ni sakit ni sesuai, dan pergi duduk dalam lingkungan unta. Sebab dia biasa dengan unta, dia biasa dengan unta, dan dia kata dia ni ahli penternak. Dia ni orang penternak, bukan petani. Di Madinah tu ramainya mereka bertani. Di Madinah mereka peladang, petani. Tetapi puak-puak ni tidak, dia ni penternak. Tidak sesuai lah, suasana tu tidak sesuai dengan dia. Hadis ni sudah banyak kali dah kita jumpa Imam Bukhari buat mari semacam dengan maksud yang berlainan. Dengan maksud yang berlainan. Yang ni Nabi SAW bawa dia, suruh dia pergi ke kawasan yang sesuai dengan dia, barulah sembuh. Kalau tidak sembuh. Kadang-kadang penyakit ni bergantung kepada suasananya, keadaan cuaca je. Buat pergi ke tempat lain, sembuh. Orang ni duduk di rumah panas semua, duduk Malaysia ni, pergi keluar negeri metar, hilang panas terpaksa. Ada juga sebab apa? Cuaca tu mengubah keadaan. Itu hak nak sini ya. Lepas tu hak lain-lain tu sudah berapa kali dah kita jumpa. Bab mayuzkar fi ta'un. Ini bab apa yang disebutkan berkenaan dengan ta'un. Lepas tu dia ambil hadis wabak dalam bab ni, dia ambil hadis wabak. Sedangkan wabak itu lebih umum lagi daripada ta'un. Ta'un tu salah satu wabak. Ta'un ini tidak wabak itu tidak ta'un saja. Banyak lagi lah. Ini macam-macam penyakit sekarang ni lah, SARS lah, SARS. Sakit semua burung lah, macam-macam lah. Sakit itu pun termasuk dalam wabak. Wabak. Tapi ta'un ini salah satu. Ta'un tu banyak macam pula. Ta'un darah lah, ta'un selsema lah, macam-macam ta'un tu pula. Yang mana penyakit ni penyakit berjangkit, merebak dalam masa yang sekejap, 2-3 hari mati orang tu. Macam-macam lah bentuk dia tu, dengan cara mutah darah, kau berak, kau kencing, kau tuik darah saja. Kau liar-liar rumah ni berdarah habis. Ini termasuk dalam hak ni lah. Ataupun naik bekak sana sini, celah-celah ni, celah ketiak, celah lutut, celah paha, habis bekak, naik bekak. Setengah-setengah tu naik bisu pula, dah pecah. Dalam keadaan begitu mati sakit. Banyaklah bentuk-bentuk ta'un tu pula. Ini semua adalah penyakit berjangkit dan penyakit yang merebak dan membawa kepada mati. Imam Bukhari nak sebut pula tentang penyakit ni. Jadi dalam hadis yang panjang ni dia sebut ni, hadis ni apa dia hak inti sari dianya, hadis Nabi SAW. Kamu kalau dengar di suatu negeri atau satu kawasan tu ada wabak, sama ada ta'un kau gapo, kau tak kira lah, yang pada masa itunya yang masyhurnya ta'un, kamu jangan pergi. Jangan pergi. Hak mana sudah ada situ jangan keluar. Jangan keluar. Inilah salah satu prinsip dalam ilmu perubatan, iaitu kuarantin. Orang panggil sekarang ni kuarantin. Kuarantin maknanya tahan orang hak tempat tu, hak tempat ada penyakit tu pergi keluar, dan orang luar jangan masuk. Tak boleh masuk. Ni daripada hadis ni diambil ni. Sebab dia berkait dengan sebab musabab. Sebab itu Nabi SAW tak pergi. Dia berkait dengan sebab musabab. Kalau kita pergi, tak kena gaya lah, tak kena gaya. Dan biasanya manusia ni mengikut sebab musabab yang biasa, dia boleh terdedah kepada serangannya. Mungkin juga ada yang terlepas, mungkin kerana dia kuat, kerana apa-apa kau tak tahulah tu. Tetapi kebanyakannya mungkin terdedah kepada bahaya. Dengan sebab itu Nabi SAW tak bagi
pergi. Kita tengok di sini, Sayyidina Umar nak pergi ke Syam. Lepas tu orang cerita di sana ada wabak sekarang. Wabak. Dia pun bincang dengan sahabat-sahabat. Bincang, sahabat Muhajirin kata gini, dua pendapat. Nak pergi ni perkara besar, tak boleh patah balik. Nak kira orang lagi kata tak boleh pergi. Satu golongan lagi. Ansar pun lagu tu juga. Panggil golongan yang ketiga, Muhajiratul Fath, yakni orang-orang yang berhijrah sebelum Fatih Makkah ataupun pada ketika Fatih Makkah. Dia kata puak-puak ni sepakat. Ramai ni cerdik-cerdik di kalangan dia kata tak boleh, tak segi lah, tak usah dedahkan sahabat-sahabat ni kepada bahaya. Lalulah Sayyidina Umar tak jadi. Lepas pada tu Abdul Rahman bin Auf kemari, dia kata saya tahu ada hadis. Dia pun rayaklah hadis ni. Dia rayak hadis ni. Jadi Sayyidina Umar ni kalau tak ada hadis ni pun dia sudah buat keputusan dah nak balik dah. Nak balik tak segi dah. Ada hadis ni lebih kuat lagi lah. Lebih kuat lagi lah. Dengan adanya hadis ni, bagi kita sekarang ni sudah jelas lah hadis ni. Jadi tak boleh pergi. Sebab apa Nabi SAW tak bagi keluar orang yang berada di situ? Kalau tadi dia suruh keluar kerana cuaca, kerana keadaan yang tidak sesuai, dan penyakit tu penyakit tidak jenis menjangkit, tak apa dia suruh keluar pergi. Kalau duduk di kalangan orang ramai pun tak apa, ataupun duduk di kawasan lain pun tak apa. Tetapi kalau hak ni tak boleh. Apa dia tak sibuk, ya duduk dalam tu keluar supaya mudah dikawal. Kalau kena habis pun habis hak tu mudah dikawal. Kalau tidak, kalau keluar payahlah nak kawal. Kalau dikesan di situ, situlah boleh kita basmi kan. Kita kata punca penyakit itu. Sama ada berkait dengan virus ke ataupun kuman ke atau apa pun boleh dikawal lah dengan cara dikuarantinkan begitu. Ini juga menunjukkan bahawa Islam ini dia mengambil kira sebab musabab. Sahabat-sahabat besar Nabi SAW, dia tidak mendedahkan diri dia kepada bahaya. Dan ini termasuk tidak bercanggah dengan takdir ni. Tak boleh kita kata kalau takdir tak kena, pergi sana tak kena juga. Ada. Sayyidina Umar kata hak ni pun takdir juga. Kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Takdir Allah SWT ni. Dia buat contoh. Kalau ada kita ada unta, ada kambing, sini tanah subur, sini kosong, tak ada apa-apa satu. Kalau kita buat pergi unta ataupun kambing kita tempat tanah kosong ni, dia nak makan ke apa dia? Kurus, kekek lah, tak cukup makan. Tapi kalau kita buat pergi sini, gemuk, sehat, kenapa? Itu pun takdir juga. Takdir Allah SWT ni yakni kita mengikut sunnatullah, ketetapan dia, mengikut hukum sebab dan musabab. Itu takdir. Kita boleh fikir sendiri, tengok macam mana. Kalau kurang makan, jalan ke mana? Kurang makan, tak cukup zat, kocek betih, kita kata kocek betih, apa mudah kena penyakit lah, macam-macam lah. Itu kita tahu dah. Kalau cukup makan, tidak lagu tu. Hak keturunan dia kocek betih pun bila cukup makan, lama-lama jadi besar juga orang lain-lain. Ayat ni mengikut hukum sebab dan musabab. Sayyidina Umar kata kepada Abu Ubaidah, kalau orang lain lah kata begitu, kalau orang lain lah kata begitu, munasabah, engkau kata lagu tu, alangkah baiknya kalau orang lain yang kata begitu. Engkau sebagai seorang sahabat besar, mana tak patut kata begitu. Engkau kalau boleh mengeliru kau orang, boleh mengeliru kau orang, jadi engkau tak patut kata lagu tu. Maknanya kau tak faham lagi takdir ni, kau tak faham lagi kalau begitu. Cuba kita tengok nombor 9, dia kata ada beberapa makna. Law ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah ay la'aqabtuhu. Semana kalau orang lain kata lagu ni, aku hukum dah, aku bertindak dah apa-apa terhadap dia, tapi tak ada arah lamu. Mana dia? Satu. Atau lakana aula minka bidzalik. Kalau lah orang lain kata lagu tu, munasabah. Tak pernah sabah kata lagu ni sebagai seorang sahabat besar, mana tak faham. Ataupun kalau lah orang lain kata lagu ni,
lam ata'ajjab minhu, aku tidak berasa pelik. Tapi kalau kamu kata lagu ni, aku pelik puasa ni. Ataupun aulit tamanni, alangkah baiknya kalau orang lain kata lagu aku kesal puasa, duka cita lah puasa. Kalau lah orang lain munasabah, begitulah. Kalau lah orang lain kata lagu ni, kita boleh maaf, tak apalah, munasabah lah. Tapi kalau kamu tak munasabah, ini mana Sayyidina Umar bantah pendapat Abu Ubaidah. Yang ni tak kena. Kita kena mengambil kira hukum sebab dan musabab. Jangan kita kira Allah SWT berlaku buat lah, tak apalah, dah kita nak molek dah, dia kira jagalah kita. Tak boleh, tak boleh. Jadi kita tak usah katalah rendah dia tu, martabat dia, tak usah kata. Sebab apa? Sahabat-sahabat telah buat lagu ni lebih dulu lagi. Siapa nak lebih tinggi daripada sahabat? Ini sebagai pengajaran lah ni, tunjuk ajar kepada kita. Sepatutnya kita kena buat macam ni, kena jagalah. Kena jaga. Lepas tu dia sebut dulu la adwa wa la tiyarata tu, tidak ada jangkitan. Seperti yang kita sudah bincang dah, sudah bahas dah apa maksudnya. Bukan makna penyakit-penyakit ni tidak ada kesan dia. Ada. Kalau tidak apa-apa yang Nabi SAW larang, tak boleh pergi. Hak dalam tu tak boleh keluar. Apa? Sebab dia tahu dah penyakit lah tu. Cumanya jangan i'tiqad kuman tu ada kuasa gaib. Kita kena sembah. Maknanya kira-kiranya sepuluh orang kafir sembah lah. Virus itu sembahlah kuman tu. Mungkin dia ada kuasa boleh mengatasi hak lain. Jangan macam tu akidah kita. Kita kena anggap dengan izin Allah. Dia pun makhluk Allah SWT juga. Tapi Allah SWT jadikan sebab. Allah SWT jadikan sebab. Allah boleh mengatasi sebab itu dengan menunjukkan kepada kita sebab lain yang boleh menghalangnya. Kenapa yang gitu? Baru tak apa. Kalau tidak, rosak akidah. Pasal apa penyakit-penyakit ni pun kita tak faham juga. Zahirnya tak nampak. Terutama orang sampai itu. Mana dia tahu? Virus ke apa-apa? Bukan boleh kesan. Maka dia timbullah kepercayaan karut-marut tu. Jadi rosak akidah. Tujuannya nak jaga akidah, lepas tu ini kuarantin ni bukan sahaja mana satu negeri, satu kawasan yang besar, mana dalam rumah pula betul juga, dalam rumah biar duduk dalam bilik seorang dia lebih baik lagi. Dan jangan dia berasa hati, jangan berasa orang benci ke dia kau jangan berasa lagu tu. Dan orang luar ni pun jangan berasa buat tadi dia lah, jangan. Semuanya dengan takdir Allah SWT. La adwa ni dengan arti dialah punca yang menyebabkan orang lain mati berlakon. Buat tadi dia, jangan lagu tu. Allah cuma melalui dia. Kalau tidak dia pilih orang lain pun jadi petula juga, mati juga orang lain pun. Jangan kita letak atas dia. Itu maksudnya la adwa wa la tiyarata yang kita bincang dulu. Jangan kita letak atas seseorang. Dia mangsa. Jangan kita pandang buruk, jangan kita pandang serong terhadap dia. Jangan. Ini akidah Islam, dia bawa jadi orang ni jadi molek sederhana, faham molek, tidaklah sangka buruk terhadap seseorang tu tentu pasal tidak. Dia jadi molek sederhana. Kita jadi apa, kita tak boleh kata orang tu walaupun dia mula-mula kena, dia kena dengan izin Allah. Kalau izin Allah tu kena pada orang lain pun melarak potula juga, potula je, tidak kata buat tadi ya. Kita tak tahu benda ni. Dengan sebab itu tak boleh tuding jari pada siapa-siapa. Lepas pada tu disebutkan di sini hadis Abu Hurairah, Madinah tidak akan dimasuki oleh Masih dan Ta'un. Ini dengan berkat doa Nabi SAW. Masih ni maksudnya Dajjal. Memang Dajjal hak besar tu yang tidak boleh masuknya. Adapun Dajjal hak kecil-kecil tu masuk. Lepas tu hak kecil-kecil tu masuk. Ta'un penyakit ada di Madinah pun, tapi hak besar menyeluruh jadi menyebabkan mati sekian ramai orang, tu tak ada. Tapi di masa Nabi SAW tu satu ketika ada wabak tu. Bila Nabi SAW pindah ke Madinah, dengan berkat doa Nabi SAW sudah tidak ada.
Hak ni pun menunjukkan macam Dajjal, dia boleh tipu belaka, sesatkan orang seluruh dunia. Tapi bukan makna Tuhan ni dia nak jaga manusia seluruh dunia ni habis kena belaka, tak ada lagu tu. Sekurang-kurangnya Mekah dengan Madinah tu tanah haram dia tak boleh masuk. Begitu juga taun ni, nak kata Allah SWT bagi penyakit ni berat, nak kata semua dunia kena, ada. Rahmat Allah SWT tu tetap ada. Mana ada negeri yang tidak kena, ada negeri yang tidak kena. Ini hadis ni kita sudah jumpa dulu dalam jilid 1, kelebihan Madinah. Kelebihan Madinah ada dah sana. Lepas tu riwayat daripada Hafsah binti Sirin, Anas bin Malik kata kepada dia, Yahya mati sebab apa? Yahya mati sebab apa? Dia tahu dah saja, dia tanya. Yahya ni ada beradik pada Hafsah tu lah, Hafsah binti Sirin, Muhammad bin Sirin. Ni orang-orang besar saja ni, anak Sirin ni. Dia tanya, Anas bin Malik kata, Yahya mati sebab apa? Saya pun kata sebab taun. Padahal dia tahu dah, dia nak menarik perhatian orang lah, dia tanya tu. Dia kata Nabi SAW bersabda, taun itu adalah syahadah, adalah mati syahid untuk orang Islam. Jangan kita anggap mati taun ni mati tak molek, mati tak molek, jangan. Ini pandangan Islam. Jadi pandangan molek, penyakit ni dia boleh kena siapa-siapa saja. Penyakit ni adalah sebab untuk seseorang tu mati, seseorang tu apa-apa, ia adalah salah satu sebab. Bukan kerana Allah SWT murka atau tidak suka kepada seseorang, atau tidak. Jangan kita anggap begitu. Syahadah kepada setiap orang Muslim, setiap orang Muslim. Ini memberi pengharapan dan tidak menyekat daripada orang ni bersangka buruk terhadap Allah SWT. Sangka buruk terhadap Allah SWT. Lepas tu pula mengatakan orang Islam ni orang penilaian atau pengukur untuk seseorang itu diredai ataupun dimurkai oleh Allah SWT ialah sakit misalnya. Tidak bergantung kepada sakit, maka dia tu dimurkai oleh Allah SWT. Tak. Kalau orang Islam, ya Allah SWT kira akidah dia tu. Kalau katakanlah hancur lebur pun, kena bom, kena hancur gitu gini pun, tidak bermakna tidak molek. Itu pandangan kita. Dia kena duduk situ. Sebab apa? Ramai manusia ni dia ingat mati atas lembek, senyap, dikelilingi oleh keluarga yang ramai mati. Itulah mati yang paling baik. Tidak macam tu. Bukan pengukur dia begitu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, orang yang mati sakit perut itu adalah mati syahid, dan orang yang mati kena taun mati syahid. Dulu kita sudah jumpa dah ni. Bukan ini semua tidak berarti dah nak mati sakit perut ni biar kita makan kosel lah, ikut dah makan biar sakit perut, mati syahid. Tidak lagu tu. Ini maksud syahid ni lagu lain seperti yang kita sudah sebut dah dulu, iaitu orang mati syahid ni tak tahu, segar-segar tiba-tiba pergi perang mati. Kalau nak kiranya, kalau dia hidup cara biasa, lama lagi lah kira-kiranya, tapi dia mendedahkan diri dia saat ni sehingga mati muda, kita tahu. Begitu juga orang yang kena sakit-sakit ni, sakit-sakit yang mati cepat ni, yang mati tidak disangka-sangka. Kalau tidak kena taun, segar mega, tiba-tiba kena, sakit, mati. Mana dari segi tu ada keserupaan dengan orang mati syahid tu. Dari segi tiba-tiba mati tu, tidak seka-seka, segar mega, tiba-tiba mati. Dari segi tu, bukan dari segi dia ni mati syahid dengan arti tidak perlu dimandikan apa semua seperti orang mati syahid. Tidak lagu tu. Dan tidak dihisap dia apa semua, tidak. Ini dulu kita sudah bincang dah. Kelebihan ataupun pahala orang yang bersabar dalam menghadapi penyakit taun ataupun wabak ni, wabak taun.
Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa dia menceritakan kepada Yahya ni, bahawa dia bertanya Rasulullah SAW tentang ta'un. Nabi SAW pun ceritakan kepada dia bahawa ia adalah azab, yakni seksaan yang Allah SWT hantarkan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Seksa, sakit, berat. Lalu Allah SWT jadikannya sebagai rahmat kepada orang mukmin. Kalau kena orang mukmin, ni semua ni bergantung pada akidah belaka, bergantung pada akidah. Tidak kira zahir penyakit tu. Memanglah seksa, kena siapa-siapa pun seksa apa tu lah. Tapi Allah SWT jadikan rahmat kepada orang mukmin. Jadikan rahmat itulah ke mana? Iaitu rahmat Allah SWT. Tidak ada sesiapa pun hamba, yakni tidak ada siapa pun orang mukmin lah yang kena ta'un dan dia duduk di negeri itu dalam keadaan sabar, dalam keadaan dia yakin bahawa tidak akan mengenai dia kecuali Allah SWT tentukan untuk dia. Dengan yakin, akidah dia begitu. Allah SWT tuliskan, Allah SWT berikan pahala seumpama pahala orang mati syahid untuk dia. Hak lagu ni, hak sabar ni. Bukan semata-mata orang kena ta'un lepas tu syahid selalu. Dah. Yang ni orang hak sabar ni. Hak sabar. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak, asal dia mukmin saja. Asal dia mukmin saja, kalau dia mati kerana penyakit ta'un, mati syahid. Tapi kalau katakanlah dia tidak mati, dia tidak lari, dia yakin dengan Allah SWT, serah kepada Allah SWT lah, tiba-tiba dia tak kena, dia dapat seperti pahala orang syahid. Seperti pahala orang syahid. Dia dapat pahala seperti pahala orang syahid. Yang ni dia tidak mati. Dia tidak syahid. Pasal apa dia kata seperti pahala mati syahid? Dan muka dia tidak mati, dia tidak syahid. Pahala dia dapat seperti pahala syahid kalau dia tidak mati. Dengan akidah tadi, dengan akidah tidak ada apa pun akan menimpa dia kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Kalau Allah SWT nak dia mati, mati tak apa, terima. Tiba-tiba tak mati, Allah SWT bagi pahala orang mati syahid kepada dia. Dia tu tidak syahid, tidak mati. Dia tidak syahid. Sebab apa? Sebab dia tidak mati. Tapi pahala yang diberikan kepada dia seperti pahala orang mati syahid. Adapun yang pertama tadi memang mati dalam penyakit ta'un itu, dia dapat pahala mati orang mati syahid. Dia dapat pahala orang mati syahid. Yang ni hak tadi tu dapat merasa selalu lah, hak mati tu dapat merasa selalu rahmat Allah SWT. Adapun hak ni, oleh kerana dia dapat pahala saja, tak serah dalam hidup ni, tak serah, tak berasa. Tetapi sebenarnya dia dapat. Ini menunjukkan pahala bagi orang yang bersabar dalam menghadapi penyakit-penyakit yang berat. Penyakit-penyakit yang membawa kepada mati ni, bawa kepada mati. Gitu. Babur ruqa bil Quran wal muawwidzat. Ini kalau nak kira bab lain, tadi kita baca panjang lah. Ini bab jampi ni. Jampi dan bomo. Bab suku pula ni. Sekatulah. Wallahu a'lam.